chapter 4 berkaitan dengan aggregate expenditure and equilibrium output. Okey, saya just briefing dulu setakat yang minggu lepas kita punya chapter kan. So saya akan briefing sepintas lalulah. Okey, so kita tengok kepada circular flow of income. Okey, macam saya cakap sebelum ni kita ada tiga sektor dalam ekonomi. So yang pertamanya adalah ekonomi dua sektor model, iaitu melibatkan Y equal to C plus I. Okey, lepas tu dalam kursus ekonomi juga kita akan ada ekonomi tiga sektor, iaitu three sector model, iaitu Y equal to C plus I plus G. And then kita ada satu lagi adalah open economy yang melibatkan ekonomi empat sektor. Okey, untuk ekonomi empat sektor ni dia melibatkan kita kata import export lah, melibatkan negara luar. Okey, so sebab tu model untuk open economy ni adalah Y equal to C plus I plus G plus M plus X minus M. Okey, so untuk seminta selalu aggregate output dan juga aggregate income. Okey, aggregate output ni dia merupakan total kita akan tengok kepada total output dan juga services yang dikeluarkan dalam ekonomi dalam tempoh masa tertentu. Okey, bagi aggregate income pula dia merupakan jumlah income yang kita akan hasilkan daripada yang kita peroleh daripada output yang kita keluarkan tadi. Okey. Okey, so kalau masih ingat lagi tentang graf ini. Okey, ini adalah graf bagi aggregate expenditure. Okey, di mana paksi X adalah paksi untuk aggregate output iaitu Y, dan juga paksi Y adalah untuk aggregate expenditure iaitu AE. Okey. So saya pernah cakap sebelum ni dia akan ada satu garisan yang 45 darjah yang ni kan. Yang ini kita panggil Y sama dengan AE. Kenapa kita kata dia mesti equal dengan 45 darjah? Sebab peningkatan dalam Y dia mesti sama dengan AE. Maksudnya tadi kalau kita tengok dekat garis ni kan, Y sama dengan AE ni. Okey, contohnya lah dekat persilangan sini. Kalau nilai Y dia, aggregate output dia adalah 100, bermaksud AE dia pun mesti 100 kat sini. Okay. And then untuk kombinasi graf ni, pertamanya dia mesti ada keluk yang 45 darjah tadi, iaitu Y sama dengan AE. Dan yang keduanya dia mesti ada keluk AE tadi, iaitu aggregate expenditure. Okay, biasanya aggregate expenditure ni tak akan bermula dengan kosong lah. Dia akan bermula dengan nilai 50 ke, 100 ke dan ke atas lah biasanya. Okay. Biasanya dia akan bermula dengan nilai yang atas daripada kosong. Okay, so katakan graf kita yang asal adalah di AE kosong. Okay, AE kosong sama dengan, ini kita guna kombinasi C plus I plus G plus X minus M. Yang ni kita tengok kepada ekonomi 4 sektor model tadi. Okay, so katakan C kita ataupun I kita ataupun G kita ataupun X kita ataupun M kita mengalami perubahan. Dia akan menyebabkan keluk AE ni beralih sama ada ke atas ataupun ke bawah. So bila keluk AE ni berubah ke atas ataupun ke bawah, secara automatik titik keseimbangan antara keluk AE tadi dengan keluk yang graf AE tadi yang bersilang dengan graf Y sama dengan AE yang ini akan berubah. Okey, asalnya tadi apabila ada soalan ke? Okey, apabila AE sama dengan kosong ni bersilang dengan keluk Y sama dengan AE, okey, ataupun graf Y sama dengan AE di sini kan pada nilai 150. So katakan I tadi berubah, dia akan mempengaruhi perubahan keluk AE tadi. So katakan bila I berubah meningkat, katakan keluk AE kosong ni akan beralih ke atas. Jadi titik keseimbangan adalah pada
200. Okay, so macam mana kita nak tahu pergerakan ni ke atas atau ke bawah? Okay, dia akan ada calculation dia lah dan juga nilai-nilai yang kita akan tengok selepas ini. Okay, setakat ni ada soalan tak? Boleh ingat balik tak apa yang saya terangkan dalam kelas sebelum ni? Boleh. Boleh Yang lain boleh tak? Ataupun saya cepat sangat? Boleh. Okay, so dalam bab 4 ni kita akan tengok kepada perubahan yang berlaku dalam dalam C dan juga I sahaja. Nanti untuk G, export, import dan cukai kita akan tengok dalam bab 5. Okay, sebelum tu kalau saya sebut keluk, saya takut saya tersilap sebut. Kalau sebut keluk tu iaitu sama dengan graf lah juga. Okay, sebab dalam ekonomi ada ketika kita panggil keluk, ada ketika kita panggil graf. So benda yang sama je sebenarnya. Okay, so kita tengok kepada spending behavior. Okay, so all income is either spent on consumption or saved in an economics in which there are no tax. So, kalau kita tengok dekat sini, dalam kita kata dalam ekonomi dua sektor, dia melibatkan household dan juga firma. Okay, so biasanya kalau household ni dia akan merujuk kepada consumption lah. Maksudnya kita akan membeli barangan yang dihasilkan oleh firma ini. Okay, so bagi firma pula, dia akan membuat pelaburan untuk mengeluarkan barangan atau perkhidmatan. So untuk firma dia akan merujuk kepada income lah. Biasanya akan merujuk kepada I iaitu investment lah. Okay, so household consumption and saving. Okay, biasanya penggunaan agregat ni dipengaruhi oleh pendapatan isi rumah, dipengaruhi oleh kekayaan isi rumah, dipengaruhi oleh kadar interest rate dan juga household expenditures about the futures. Okay, so kalau kita tengok kepada income, katakan pendapatan isi rumah meningkat, secara tak langsung kita akan assume isi rumah akan membeli lebih berbelanja ataupun akan melebihkan penggunaan dia. Begitu juga dengan kekayaan, kalau kita jangkakan isi rumah tersebut ada banyak wang, okay, so kebarangkalian dia akan berbelanja adalah tinggi. Begitu juga dengan interest rate. Okay, so baru-baru ni kita tengok kan bank negara menaikkan OPR kan. So bila bank negara menaikkan OPR, kita jangkakan apakah jangkaan kita? Adakah isi rumah akan membeli barangan dan perkhidmatan ataupun menyimpan? Agak-agak macam mana? Sebab OPR tu dia berkaitan dengan interest rate. So bila OPR tu meningkat, kita jangkakan kebarangkalian isi rumah akan menyimpan wang lah sebab dia rasa macam bila dia berbelanja, dia akan membelanja lebih. So dia akan simpankan wang tu lah untuk simpanan di masa akan datang. And then yang berikutnya adalah household expectation about the future. Okay, bila isi rumah menjangkakan barangan dan perkhidmatan yang dijual oleh alamak terkeluar pula. Sekejap Okay, so apabila isi rumah menjangkakan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma akan meningkat harganya pada masa akan datang, jadi isi rumah akan membuat perbelanjaan pada hari ini. Maksudnya dia akan berbelanjalah untuk consumption pada hari ini. Okay, so secara general ataupun kita kata dalam general teori, Keynesian adalah ada argument lah tentang penggunaan
kita panggil perbelanjaan isi rumah dan dia kaitkan dengan formula inilah ataupun equation ini. C iaitu A tambah dengan BY. Okey, C ini adalah merujuk kepada consumption. A ni merujuk kepada barang yang constant yang dikeluarkan. Okey, sorry, barang constant yang digunakan. Dan B ni merujuk, Y ni merujuk kepada pendapatan dan juga B ni merujuk kepada berapa percentage yang pengguna akan membelanjakan untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan tadi. Okay, yang ni saya dah terangkan tadi sekali. Okay, yang ni just teori Keynesian lah. Okay, so kita tengok kepada consumption function. Okay, so consumption function ni is the relationship between consumption and income. Okay, so kalau kita tengok kepada graf di sini, paksi X ni adalah household income dan paksi Y nya adalah household consumption. Okay, dan kelok consumption dia adalah dia macam kita kata naik ke atas dan dia tak bermula dengan kosong tau. Dia akan bermula dengan nilai di atas daripada kosong untuk penggunaan. Okay. Okay, ini adalah formula bagi penggunaan tadi. C sama dengan A tambah BY. Okay, C, okay, ni keluk dia. Okay, A ni di mana? A ni adalah di kawasan sini. Okay, so apabila keluk ataupun garisan consumption tadi bertemu dengan paksi Y ataupun paksi aggregate consumption, itu adalah nilai A. Nilai A biasanya constant lah. Okay, untuk dapatkan nilai B ni kita akan tengok melalui kecerunan di antara ataupun kita kata perbezaan dua titik ini, perubahan C dan juga perubahan Y yang berlaku. Okey. Okey, so okey ke setakat ni? Okey, Okey. So kalau kita tengok kat sini semakin tinggi penggunaan contohnya penggunaan kita di sini kan. So katakan kita meningkat contohnya kalau katakan kat sini adalah 100 penggunaan pada output aggregate income, katakan saya cakap katakan individu A ataupun household isi rumah ada RM1,000. So pada keadaan RM1,000, pada pendapatan dia RM1,000, dia membeli pakaian sebanyak 10 unit. Okay, so maksudnya pada poin ini adalah 10 unit lah pakaian pada pendapatan RM1,000. So katakan pendapatan dia meningkat daripada RM1,000 tadi meningkat kepada RM2,000. Poinnya ini. Okay. So kepada RM2,000. So kebarangkalian ataupun kita kata kita andaikan perbelanjaan isi rumah terhadap bajet pun akan meningkat. Tapi daripada 10 unit akan menjadi mungkin 15 unit. So peningkatan yang berlaku tadi di antara pendapatan 1,000 kepada 2,000 dan juga di antara 10 unit kepada 15 unit ni kita akan dapatkan nilai B tadi lah. Sebab tu kalau tengok kat sini dia kata perubahan C bahagikan dengan perubahan Y equal to B. Okay, so kita tengok kepada marginal propensity to consume itu MPC. Okay, macam mana kita nak dapatkan nilai MPC? Okay, dan apakah itu nilai MPC? MPC ni adalah pecahan ataupun that fraction of the change in income that
is consumed or spent. Okay, macam saya cakap tadi, nilai B tadi tu, dia merujuk kepada percentage perbelanjaan isi rumah terhadap consumption tadi lah, barangan yang dia nak beli tadi. Katakan isi rumah daripada RM1,000 tadi, dia nak spend 75%. So dia akan nilai B tu ada 75% lah. So kita akan calculate lah dengan nilai-nilai yang dengan harga income tadi. So jangan risau, biasanya equation tu dia akan diberilah maklumat-maklumat tertentu. Yang ini adalah untuk pengetahuan sajalah. Okay. Kalau kita tengok kat sini, marginal propensity to consume equal to slope of consumption function, iaitu equal to perubahan C bahagikan dengan perubahan Y. So masuk kat sini, perubahan C bahagi dengan perubahan Y adalah nilai B. So bila kita kembali kepada keluk ini, okay, pasal tak formula ni kan, C sama dengan A tambah BY, nilai B ni bersamaan dengan nilai NPC tadi. Okay, and then seterusnya kita pergi kepada aggregate saving. Okay, the part of aggregate income that is not consumed. Okay, so daripada pendapatan kita, 100% pendapatan, katakan kita daripada pendapatan kita RM1,000, kita membelanjakan sebanyak 75% kan. So baki 25% tadi, duit kita tu pergi ke mana? So biasanya kita akan saving lah duit tu. So sebab tu equation untuk aggregate saving ni adalah S equal to Y adalah pendapatan tolakkan dengan consumption. Consumption ni adalah penggunaan. So baki daripada perbelanjaan tadi, kita akan masukkan ke dalam saving. Okay, sama macam, sama seperti MPC tadi. Kalau MPC tadi, dia merujuk kepada peratusan income yang dibelanjakan. Okay, untuk MPS iaitu marginal propensity to save, dia merujuk kepada peratusan ataupun pecahan yang kita belanjakan untuk simpanan. Okay, macam mana nak dapatkan nilai MPS? Okay, MPS, MPS dan MPC kita tambahkan kedua-duanya mesti bernilai dengan 1. So kalau kita nak dapatkan nilai MPS, katakan diberi nilai MPC dan kita perlu dapatkan nilai MPS. Jadi kita perlu buat MPS equal to 1 minuskan dengan MPC. Okey, ini adalah contoh sekiranya katakan diberi in the simple consumption function, consumption is 100 at an income of 0. Okey, maksudnya apabila pendapatan kita sama dengan kosong, so pembelanjaan penggunaan adalah sebanyak 100 unit. So katakan income meningkat, okey, automatik penggunaan akan meningkat lah secara logiknya lah kan. So katakan income meningkat RM100, berapa banyak, berapakah penggunaan yang kita akan gunakan. So diberi equation C sama dengan 100 tambah dengan 0.5 Y. So untuk kita dapatkan nilai consumption, berapa banyak consumption, so untuk apabila pendapatan kita sama dengan 100, kita gantikan Y ni sama dengan 100, so kita akan dapat nilai C ni. Okay, so contohnya, okay, contohnya katakan
Okey, ini adalah persamaan kita kan. Okey, katakan kita nak tengok apabila income sama dengan 80. So sekarang ni kita gantikan, ini persamaan kita gantikan Y tadi dengan 80. So kita selesaikan, kita akan dapat nilai dia lah. Sama dengan 100 tambah dengan 0.5 kali 80 berapa? Sekejap, saya pun nak kira. 0.5. RM60. Okey, kalikan dengan 60. So kita akan dapat 160. Okay, 160. So macam tu juga kita akan buat apabila income kita sama dengan 100, sama dengan 200. Sekejap. Sampailah 1000. So kita akan dapatlah garisan ini. Okey ke setakat ni? Okey. Okay. Okay, so bila kita okay, tadi kita tengok hanya keluk consumption kan, ataupun keluk AE saja. So okay, so bila kita combinekan dengan keluk Y sama dengan AE yang garisan 45 darjah tadi, so kita akan dapat macam ni lah dia punya keluk. Yang biru ni merujuk kepada keluk C, sebab kita tak ada kombinasi I ataupun G lagi. So maksudnya AE kita hanyalah C sahaja. Okay, so bila kita tengok kat sini, dia akan ada titik persilangan di antara keluk Y sama dengan AE dan juga keluk C tadi. So di sini adalah titik keseimbangan dia lah. Untuk kita tahu pada nilai berapa keseimbangan terjadi, so kita perlu cari nilai saving aggregate pula. Untuk dapatkan nilai saving aggregate, okay, kita ambil nilai 1%. Dia ada beberapa cara lah untuk dapatkan nilai saving ni tadi. So kita boleh ambil nilai kita boleh ambil Y, tolakkan dengan C untuk dapatkan nilai S lah. Yang ni paling senang. So pada income kosong, aggregate consumption kita adalah 100 kan tadi kan, sebab ini adalah kita kata pada tanpa pembelanjaan memang kita akan membelanjakan 100. So dia punya saving, okay, 100, kosong tolak 100 sama dengan negatif 100. So begitu juga dengan apabila income sama dengan 80, kita tolakkan dengan kita tolakkan dengan 160, kita akan dapat negatif 80. Dan sehinggalah kepada income 1000, kita dapat consumption kita sebanyak 850 dan saving kita adalah sebanyak 150. Dan bermaksud total untuk saving dengan cost, total untuk saving, apabila kita ambil saving, kita tambahkan dengan consumption, nilai dia mesti sama dengan pendapatan. Okay, so bila kita tengok di sini, okay, pada nilai, pada income bersamaan dengan 400, consumption adalah 400 dan juga saving adalah kosong. So bermaksud keseimbangan dekat sini adalah pada aggregate income 400. Okey ke untuk keluk ni, untuk darjah ni? Okey, okay, untuk graf bagi saving pula. Okay, so pada Y sama dengan, pada income kosong. Okay, tadi income kosong kan. Untuk penggunaan, dia punya paksinya mesti sama dengan 100. Tapi untuk saving,
mesti sama dengan negatif 100. Sebab kita dah tolak tadi, kosong tolak 100 sama dengan negatif 100. Jadi untuk keluk ni dia mesti bernilai negatif saving dia. Bermula dengan negatif 100. Okay. Okay ke untuk consumption ada soalan tak setakat ni? So far, no. Okay, so kalau kita tengok balik, tadi ekonomi dua sektor kan, Y sama dengan C plus I. Yang kita dah tengok adalah C, so sekarang kita akan pergi kepada I pula, investment. Okay, seperti saya cakap tadi, investment ni dia lebih kepada firma. Firma akan plan merancang untuk melabur bagi dia mendapatkan hasil pendapatan dia lah. Okay. Okay, so dalam investment dia ada dua, iaitu plan investment dan juga actual investment. Okay, biasanya plan investment ni dia melibatkan capital stock dan juga inventory yang telah dirancang lah oleh firma. Maksudnya firma dah tahu dia nak beli apa yang dia nak beli. Okay, contohnya firma jangkakan dia nak beli mesin tahun ni dia nak beli 3 lagi mesin untuk production barangan dia. So itu dah di plan. Tapi untuk actual investment biasanya dia melibatkan inventory yang tidak dirancang. Contohnya macam dia tak plan pun nak beli mesin 3 mesin tahun ni. Tapi sebabkan permintaan tiba-tiba terlampau tinggi, jadi firma terpaksa kita kata apa? Terpaksa membeli mesin untuk menampung permintaan tadi. Itu dipanggil actual investment. Okay. And then biasanya keluk untuk graf untuk plan investment adalah seperti ini. Dia biasa akan melibatkan kadar bunga lah. So kalau kadar bunga tu tinggi, biasanya plan investment akan rendah. Tapi kalau kadar bunga rendah, kita tengoknya biasanya plan investment akan tinggi. Okay, kalau kita tengok kepada graf ni, pada kadar bunga ataupun interest rate 9%, plan investment hanya dah di I2. Maksudnya mungkin dalam contohnya katakan bila 9%, mungkin plan investmentnya hanya 100,000 sahaja. Tetapi katakan interest rate dia jatuh kepada 3%, plan investment meningkat, mungkin katakan kat sini dia jadi 500,000. Okay, so ada determinants of plan investment. Okay, biasanya investment ni biasanya memang bergantung totally kepada interest rate lah. Untuk firma nak buat satu keputusan, dia akan bergantung kepada interest rate. Sebab macam kita lah, kalau kita nak kalau kita as pengguna nak beli barang pun kita akan tengok kan, kalau harga meningkat kita pun akan kurang beli barang tersebut. Tapi kalau harga barang tersebut jatuh murah, kita akan beli. Kita beli dan kita simpan. Ataupun kita akan beli lebih lah. Begitu juga macam firma. Bila interest rate jatuh, dia akan berbelanja lebih dengan andaian dia akan dapat keuntungan yang lebih tinggi di masa akan datang. Okay, so dalam keadaan equilibrium, biasanya terjadi biasanya investment ni dia tak berubah. Okay, so kita akan tengok kepada keluk investment. Keluk investment ni adalah kita kata kalau hubungan investment dengan Y, dia adalah mendata. Jadi biasanya dia tak akan berubah lah.
Okay, and then untuk plan aggregate expenditure ataupun AE, okay, total amount the economy plan to spend in the given period equal to consumption plus plan investment. Okay, so tadi kita dah tengok awal tadi kita dah tengok kalau untuk kita dah tengok equation untuk C kan. So bila gabungan dua di antara C dan juga I, dia akan jadi, kalau AE kita dia akan jadi AE equal to C plus I. Okay, so untuk keseimbangan, kalau AE mesti bersilang dengan Y pada keadaan C sama dengan I. C plus I. Okay, so katakan Y lebih daripada C plus I ataupun Y lebih daripada AE, bermaksud kita patah balik kat sini. Okay, so katakan Y lebih daripada AE, kita jangkakan actual investment adalah lebih besar daripada plan investment. Sebaliknya, kalau C plus I ataupun AE lebih besar daripada Y, kita andaikan actual investment adalah kurang daripada plan investment lah. Okay, ini okay, katakan diberi dalam soalan biasanya dia diberi maklumat yang begini. Okay, katakan diberi C sama dengan 100 tambah dengan 0.75Y dan diberi nilai I sebanyak 25. So kita perlu dapatkan nilai Y tadi. So apa yang perlu kita buat? Kita gantikan nilai C dan I ni ke dalam equation ni. Equation yang asal tadi. Okay, so C kita adalah 100 tambah dengan 0.75Y. So I kita adalah 25. So kita tambahkan. And then kita selesaikan lah. Okay, so kita akan dapat Y sama dengan 500. Okay, sekejap. Okay, cuba tengok step-step ni 1 minit. Boleh nampak tak Okay, so katakan diberi jadual yang macam ini. Katakan dalam exam ke ataupun maklumat yang diberikan adalah seperti ini. Okay, diberi Y adalah 100, 200, 400, 500, 600, 800 dan juga 1000. Dan diberi plan investment ataupun investment adalah sebanyak adalah 25. Semua biasa macam saya cakap tadi, investment ni dia adalah sekata, maksudnya kalau pendapatan kita 100 pun plan investment 25, kalau pendapatan kita 1000 pun investment dia tetap 25. Okay, and then dan diberi nilai equation C adalah 100 tambah dengan 0.75. So kita perlu lengkapkan jadual ini. Macam mana kita nak buat? Yang pertama, kita ambil equation yang asal ni, C sama dengan 100 tambah 0.75Y. Kita gantikan nilai Y ni ke dalam nilai Y ni ke dalam Y yang ini. So kita akan dapatlah nilai aggregate consumption dia. Okay. Ini contoh-contoh lah. Okay, so bila kita dah dapat nilai aggregate consumption tadi, untuk kita dapatkan plan aggregate expenditure iaitu AE, kita ambil nilai C, kita pluskan dengan I untuk kita dapatkan aggregate expenditure lah. And then untuk kita dapatkan unplanned inventory change, okay, untuk kita dapatkan perubahan
bagi bukan unexpected, bagi apa nama tadi? Apa nama? Actual investment. So kita ambil nilai Y. Y yang ini kita tolakkan dengan nilai AE, kita akan dapatlah nilai kat sini. Berapa? So untuk kita tentukan keseimbangan equilibrium, iaitu Y sama dengan AE, kita akan tengok dekat kombinasi yang mana dia akan bernilai kosong. Kalau bernilai kosong, yes, maksudnya dia kat situ ada berlakunya keseimbangan lah. Ini antara, ini dia jawapannya. So kita gantikan nilai, kita pun masukkan nilai Y tadi ke dalam equation C. So ini dia punya jawapan dia. And then daripada kita dah dapat nilai C, kita dah ada nilai I. So kita boleh cari nilai AE. So untuk dapatkan nilai AE, saya kata tadi C plus I kan. So bermaksud C plus I, C 175 tambahkan dengan 25, kita akan dapat 200 di sini. So bila kita dah dapat nilai AE, kita nak cari nilai actual investment ataupun unplanned inventory change. Di sini formula dia adalah Y tolakkan dengan C plus I ataupun Y tolakkan dengan AE. So kita ambil nilai Y tadi 100, tolakkan dengan kolom yang nombor 4 tadi, AE ni 200, kita akan dapat negatif 100. So bila kita tengok dekat sini, kita nak tahu dia seimbang ke tak. Nak tahu dia seimbang ke tak, kita tengok kalau dia Y kalau nilai Y ni 100 ni dengan nilai AE yang ini sama, kalau sini 100, sini 100, barulah dia akan berlakunya keseimbangan. Tapi disebabkan kat sini Y 100 tapi AE kita 200 dan dekat nilai unplanned ni pun bernilai negatif, bermaksud tak berlakunya keseimbangan lah pada output 100 ni. So kita tengok, so kita calculate sampai habis. So kita tengok pada output 500 dengan keadaan AE dia 500, unplanned inventory dia sama dengan kosong, dan pada ketika ini adalah berlakunya equilibrium, itu keseimbangan ataupun kita kata persilangan di antara keluk Y sama dengan AE dan juga keluk AE tadi. Okay, so kita tengok pada keluk ini. Okay, ini adalah yang keseimbangan saya cakap tadi pada point 500. Keseimbangan berlaku di sini. Maksudnya keluk AE, garisan AE yang berwarna pink ni bersilang dengan garisan Y sama dengan AE 45 darjah tadi. Dan keseimbangan tercapai pada output 500. Okay, ini keluk yang B. Okay, kalau kita tengok keluk yang A, okay, yang bergaris biru ni adalah garisan bagi kombinasi bagi persamaan C sahaja. C sahaja, iaitu C sama dengan 100 tambah dengan 0.75Y. Okey, untuk investment biasanya saya kata tadi dia adalah mendata ataupun kita kata tak berubah. So garisan investment adalah mendata macam ini. So daripada kosong sampailah ke nilai 1000 memang investmentnya adalah sebanyak 25. Dan yang garisan berwarna purple ni, ini adalah keluk AE, iaitu C plus I, di mana kita ambil nilai C, kita tambahkan dengan I. So dia akan berlaku peningkatan juga sedikit, dan jarak di antara C plus I dengan C ni adalah jarak sebanyak ni 25 tadi lah. Okey ke setakat ni? So Ada far soalan? okay. Ada soalan tak yang lain? Ada, Doktor. Okay, so kita sekejap.
Sekejap saya nak stop sharing. Okey, ni antara contoh lah soalan yang biasa yang berkaitan dengan Y sama dengan AE. Okey. So kita tengok kat sini, okey, question ni diberi income dan juga consumption. So macam mana kita perlu nak cari equation? Kita kena bentukkan equation bagi table ini. So apa yang perlu kita buat? Yang pertamanya kita perlu dapatkan perubahan yang tulis kat sini kot. Okay. Step yang pertama kena dapatkan perubahan bagi C dan Y. Okay, so bila dapat perubahan C dengan Y, barulah kita boleh bentuk equation. Okay, bila kita, untuk dapatkan perubahan C dengan Y, yang ini merujuk kepada B. Okay, and then barulah kita boleh bentuk equation tadi. So bila equation ni adalah Y, ini yang basic equal to A plus BY. Okay. Okay, so cara yang kedua untuk kita dapatkan nilai B adalah kita gantikan dengan sekejap, sorry. Okay, macam mana? Sekejap kita nak dapatkan. Cuba kita tengok Y sama dengan BY tadi. Okay, kita cari perubahan ini dulu. Perubahan B equal to, so kita ambil yang perubahan yang ni lah. Kita ambil yang first, perubahan C 125. Okay, so kita ambil, kita dapatkan perubahan C dulu. Okay, yang pertama saya ambil 125 tolakkan dengan 80. And then kita bagikan dengan 50 tolakkan dengan 0. So kita akan dapat 0.9. So bila kita dapat nilai B sama dengan 0.9, kita boleh gantikan ke dalam equation ni lah. Okay.
So kita dapat Y sama dengan A plus 0.9Y. Okay, untuk nilai A kita tengok pada pendapatan kosong, consumption adalah sebanyak, dia akan ada consumption lah pada pendapatan kosong, consumption dia berapa. So jadi kita tengok kat sini apabila income sama dengan kosong, consumption adalah sebanyak 80. So bermaksud A adalah 80. Okay, ini adalah equation bagi consumption, aggregate consumption function untuk soalan A. Okay ke? Dapat tangkap tak macam mana kita nak membentuk equation ni? Kalau diberi maklumat seperti table ni, macam mana kita nak bentuk equation function bagi consumption? Ini adalah step-step dia. Okay ke, ada soalan tak? So far, no. Okay. Okay. Untuk soalan B, dia minta kita cari society MPC. So, MPC, kalau kita tengok tadi, yang kita belajar tadi, MPC equal to B kan? So, maksudnya dekat sini nilai MPC adalah 0.9. Okay, so untuk MPS pula, okay, untuk MPS, so kita tahu nilai MPC, MPC tambahkan dengan MPS equal to 1. So untuk dapatkan nilai MPS, kita akan ambil 1 tolak dengan, sorry, 1 tolakkan dengan nilai MPC, kita akan dapat MPS. Sekejap, macam ni kot senang. MPS sama dengan 1 tolak MPC. So kita akan dapat nilai dia adalah 1 tolak 0.9. So nilai dia adalah 0.1. So bermaksud nilai MPS adalah 0.1. Okay, so untuk soalan D, okay, katakan diberi aggregate income, pada aggregate income sama dengan 100, aggregate saving will be berapa? So untuk dapatkan aggregate saving, formula untuk aggregate saving adalah okay, ni adalah formula untuk aggregate saving. Okay, so Y sama dengan negatif A tambahkan dengan DY. Okay, macam mana kita, kenapa kita anggap, kita kata dekat sini negatif A. So, pada keadaan income sama dengan kosong, consumption sama dengan 80. So, untuk saving, kita perlu ambil nilai Y tolakkan dengan, Y tolakkan dengan C, kita akan dapatlah nilai saving kat sini. So, kita akan dapat dekat sini. Okay. Dia bukan nak equation kan, dia nak aggregate kan. Okay, so
Okay, so apabila Y sama dengan 100, consumption adalah sebanyak 170. So maka aggregate saving adalah kita ambil nilai 100 tadi Y tolakkan dengan consumption itu 170, kita akan dapat negatif 70. So bermaksud graf tak mencapai keseimbangan lah pada output sama dengan 100. Pada Y sama dengan 100. Okay, so untuk soalan ini is assuming society MPC is constant at the aggregate income of 300, aggregate consumption will be, so kita perlu membentuk kembali equation yang baru dengan maklumat yang diberi ni. So untuk yang kita membentuk ni, okay, dia kata diandaikan nilai MPC constant, tak berubah, bermaksud nilai MPC adalah 0.9 dan juga income yang berubah adalah income. Jadi equation yang terbaru adalah Y equal to 300 tambah dengan 0.9 Y. Okay, ini adalah jawapan untuk soalan E lah. Okay ke, ada soalan tak? Okay, nanti saya akan bagi juga soalan-soalan untuk ini, untuk bab ini. Cumanya selepas exam lah kot, saya tak nak bagi sekarang. Takut nanti confuse dengan exam yang kita akan buat Ahad ni. Okay, so yang ini saya tunjuk sekali lalu lah macam mana calculation, dan nanti for the next class mungkin kita akan habiskan sikit bab 4 ni, dan kita akan buat latihan lagi. Go detail. So setakat ni ada soalan tak? Okay, untuk exam hari Ahad akan datang, itu 22 bulan 5. Okay, kita akan bermula tepat pada jam 2 dan berakhir pada jam 4. Saya akan buka question tu untuk tempoh 2 jam. Soalan adalah multiple choice, 30 soalan daripada bab 1 hingga bab 3. Okey ke? Ya. Okey ke semua? Okey, Doktor. Okey. Okay, so kalau tak ada apa, kita tamatkan kelas kita di sini. Jumpa nanti hari Ahad untuk exam midterm. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam group ataupun boleh PM saya personal lah. Okay, so kalau ni kita jumpa hari Ahad nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terima kasih. Doktor. Terima kasih, Doktor.